A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di muka surat 597. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah, iaitu yang pertama surah At-Tin dan yang kedua ialah surah Al-Alaq. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, bersama-sama untuk mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan sentiasa akan dipandu oleh Al-Quran dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah pertama kita akan mulanya membaca sedikit daripada awal muka surat ini insya-Allah. Muka surat insya-Allah 597 kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, insya-Allah diharapnya akan dapatlah bersama-sama untuk membuka mushaf supaya kita dapat lihat mushaf bersama-sama, melihat ayat-ayat bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah baca tadi dua baris iaitu ayat 1 sehingga ayat yang kelima daripada surah At-Tin. Jadi kita lihat insya-Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memulakan sumpah bersumpah surah ini dimulakan dengan 3 perkara yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat, tetapi sebenarnya ada 4 perkara dalam ayat tersebut dalam surah At-Tin ini. Jadi sebagaimana kita tahulah surah ini diambil namanya daripada nama sumpah ini, iaitu Allah Taala bersumpah dengan yang pertamanya dengan At-Tin, dan kemudian dengan Zaitun, dan kemudian yang ketiga Tur Sinin, dan kemudian yang keempatnya ialah Al-Balad Al-Amin, wa hadzal baladil amin. Jadi sebagaimana insya-Allah kita ingatkan kembalilah bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu benda, satu perkara maknanya menunjukkan bahawa perkara itu adalah satu perkara yang penting, satu perkara yang perlu diambil perhatian, perkara-perkara yang perlu sangat-sangat diberilah perhatian oleh kita semua. Jadi apabila Allah Taala bersumpah dalam 4 perkara ini, maknanya kita akan cuba lihatlah apakah yang dimaksudkan dengan 4 perkara tersebut. Jadi yang pertamanya, bila Allah Ta'ala sebut bersumpah dengan Wat-Tin, iaitu demi tin, terjemahannya. Tapi apakah maksud yang dimaksudkan dengan demi tin ni? Tin ni apa? Memang bagi kita biasanya adalah kita katakan bahawa maksudnya adalah buah tin. Itu adalah pendapat yang paling masyhur, paling rajih menurut kebanyakan daripada ulama tafsir. Jadi alhamdulillah lah, jadi jelas mudah bahawa Wat-Tin tu artinya ialah demi buah tin. Walaupun bagaimanapun saya cuba sebutkanlah pandangan-pandangan lain yang memberi makna kepada buah tin ni. Apa maksud At-Tin ni? Maksudnya adakah maksudnya buah tu sendiri? Ada yang mengatakan bahawa maksud Wat-Tin sini ada pendapat lain yang maksud saya, iaitu maksudnya ialah Jabal, nama bukit, iaitu nama bukit di negeri Syam, di mana di bukit tu ditumbuhi oleh pokok-pokok buah tin, ditanam dengan pokok-pokok tin ni. Jadi itu adalah satu pendapat lah kan. Walau bagaimanapun, begitu juga dengan Waz-Zaitun. Tin ni ialah saya rasa semua kita mungkin tahu buah dia tu. Yang kita tahu di tempat kita ni biasanya ialah buah tin tu ialah buah yang kering, yang telah dikeringkan. Tapi sebenarnya buah tin ni ialah buah yang bentuk dia tu bulat, hampir bulat ada tinggi sikit itu ke atas tu. Itu nama dia buah tin. Dia sebesar segenggam tangan ni tak seperti buah delima, dia kecil sikit kan. Lebih besar sikit daripada buah kurma, tetapi dia lebih kecil daripada buah delima yang besar tu. Jadi pertengahan itu buah tin. Bila dikeringkan, maka dia akan jadi lalu diikatlah dengan tali tu kan, dia dicucuk di tengah tu, kemudian dijual macam tu kan. Itu adalah buah tin. Jadi dia ni sama macam buah kurma,
iaitu apabila dikeringkan maka dia boleh digunakanlah tahan untuk dimakan. Jadi ada biji-biji halus di tengah-tengah tu. Itu adalah buah tin, dan buah tin ini adalah di antara benda-benda yang mana ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang buah tin ini, di mana Nabi SAW dihadiahkan oleh Abu Zar dengan buah tin tu. Lalu Nabi SAW kata, kalaulah aku boleh katakan bahawa inilah buah dalam syurga, maka itulah. Jadi itulah buahnya. Jadi buah ini dipujilah oleh Nabi SAW, dimakan oleh Nabi kita SAW di samping buah tamar lah yang masyhur. Jadi itu tin. Dan yang keduanya ialah zaitun. Zaitun ni kita pun tahu sebagaimana sama juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa zaitun ni yang popularnya dan juga yang masyhurnya, pendapat yang paling kuatnya di kalangan ahli tafsirnya, erti zaitun tu ialah buah zaitun lah. Buah zaitun ni dia mempunyai keistimewaan dia kerana pokok ni boleh bertahan. Kadang-kadang sampai ratusan tahun, kadang-kadang ada yang 1000 tahun pun pokok ni boleh bertahan. Dan dia ni pokok zaitun ini, kalau sahabat-sahabat semua pergi ke negara-negara, dia adalah merupakan tumbuhan yang asasi lah di negeri-negeri sekitar Mediterranean tu. Jadi ada buah zaitun, olive kita panggil dalam bahasa ni, dan minyak olive tu sangat-sangat bagus digunakan oleh orang-orang di sekitar kawasan Mediterranean. Mediterranean tu maksudnya ialah di Mesir ke, di Tunis ke, ataupun di Algeria ke, ataupun di negeri Greek, negeri Spanyol, dan juga Turki, dan Lebanon, Syria. Jadi kawasan tu memang banyak buah-buah zaitun ni. Jadi buah zaitun ni dia boleh diperah, kemudian dikeluarkan minyak daripada dia, lainlah minyak zaitun tu. Dan juga boleh digunakan untuk dimakan, dijeruk dan sebagainya lah kan. Jadi maknanya bagi orang Arab ni, dua tumbuhan ni, dua pokok ni, dua buah ni adalah satu di antara buah yang sangat-sangat digunakan lah bagi mereka. Kenapa? Kerana tin ni boleh dimakan, boleh disimpan. Kemudian zaitun tu boleh digunakan minyak dia tu. Dan minyak dia tu sangat bagus lah. Dan boleh diminum begitu saja. Bagi orang Arab ni, ataupun orang-orang di kawasan Mediterranean, dia minum minyak zaitun tu. Jadi itu dua buah, walaupun ada pendapat saya kata tadi ialah ada mengatakan macam-macam pendapat sebenarnya, tapi di antara satu lagi pendapat yang popular mengatakan bahawa dia adalah nama bukit, nama dua bukit di mana tumbuhnya pokok ni ataupun ditanamnya pokok ni di negeri Syam. Itu adalah dua. Kemudian yang keduanya yang ketiganya Allah Ta'ala bersumpah dengan Waturi Sinin. Waturi Sinin. Tur tu adalah maknanya bukit ataupun tur tu maknanya jabal. Bukit. Jadi Sinin tu ialah sebenarnya ada beberapa pendapat juga, tetapi pendapat yang paling kuatnya ialah mengatakan Sinin tu maknanya Al-Hasan maknanya. Al-Hasan maknanya yang baik kerana ditumbuhi dengan pokok-pokok. Jadi dan ada yang mengatakan bahawa Sinin tu ialah mengatakan lembah di mana adanya bukit Tur tu. Tur tu maksudnya Tur Saina lah. Tur Saina iaitu bukit di mana tempat Nabi Musa bermunajat ataupun bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah maksud Tur Sinin. Jadi benda ni masyhur sejak daripada dulu lagi, tempat di mana Nabi Musa ni dikatakan bercakap-cakap dengan tu, dia tu di Tur Sinin. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya ialah Allah SWT ayat yang ketiga, sumpah yang keempat, Allah SWT bersumpah dengan wahazal baladil amin. Dan juga demi al-balad, hazal balad, negeri ini maksudnya ialah negeri Mekah tu, al-amin. Al-amin tu maksudnya ialah apabila orang-orang yang masuk ke situ, maka dia akan mendapat keamanan. Memang perkara ni sejak daripada dulu lagi, sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, bahawa orang Arab sangat-sangatlah memuliakan Baitullah ni dan memuliakan tanah haram tu. Dan sesiapa yang masuk ke kawasan negeri itu, iaitu negeri Mekah tu, maka dia akan mendapat keamanan. Even walaupun dia ni adalah mungkin kata penjenayah ke, penjahat ke dan sebagainya, kalau dia lari di sini maka dia akan selamat. Dia tidak akan diganggu. Jadi kalau orang nak tangkap dia, nak apa, dia akan tunggu dia keluar daripada negeri Mekah ni. Jadi itulah kehebatan Mekahnya. Tetapi kehebatan ini apabila Nabi kita SAW telah mula berdakwah, kita lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah terhadap Nabi kita SAW.
Dia tak kira dah kan. Sedangkan ini adalah tanah haram. Mana boleh menyeksa orang tanah haram kan? Mana boleh memukul orang tanah haram? Mana boleh buat apa-apa yang tak elok kepada orang lain di tanah haram ni? Tapi tengoklah orang Arab orang Arab musyrikin pada masa tu. Mereka ni telah langgar semua benda-benda ni. Jadi Allah Ta'ala tekankan bukankah negeri ni aman kan? Demi negeri yang aman ni kan, negeri yang sepatutnya aman. Tapi kamu tengokkan apa yang kamu buat kepada Nabi, kepada Muhammad, kerana dia bukan sakiti orang, dia bukan lakukan crime, dia bukan bunuh orang, dia bukan penjenayah, tetapi dia hanya berdakwah kepada satu benda yang benar. Tiba-tiba kamu seksa dia, tiba-tiba kamu buat terhadap pengikut-pengikut dia kan, macam ni kan. Jadi itulah 3-4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah. Seterusnya kita lihatkan apakah yang perkara besar. Jadi kalau sumpah ni mesti dia ada perkara besar selepas daripada tu. Allah Ta'ala nak cerita apa? Jadi apa dia? Iaitu dalam ayat seterusnya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala nak beritahunya, khalaqnal insan, kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuknya yang paling cantik. Kalau dalam tafsir jalan lain, dia kata dia kata fi ahsani ta'dil. Ta'dil maknanya ialah bentuk dia. Maknanya kita tengokkan manusia kan, dengan kepalanya di atas, cantiknya, muka dia cantik kan, badan dia, tangan dia, ada jari-jarinya, ada sendi-sendinya, ada kakinya, boleh bergerak begini-begini kan. Jadi maknanya itulah ahsani taqwim. Pembentukannya adalah yang paling cantik kami ciptakan, Allah Ta'ala kata. Jadi kalau manusia kata mana kalau ada orang kata minta maaf minum air sekejap. Kalau ada orang kata apalah manusia ni kan, tak cantik kan, apalah kenapa beginilah, kenapa bentuk dia begini kan. Jadi kalau ada orang kata macam tu, okey, cuba you buat, you bagi idea apakah, macam mana cantik, tengoklah dia kata kan tak. Tengok manusia, cuba bagi pendapat dia kan, yang kata tak cantik tu di mana. Nanti adakah pendapat yang diberi itu, adakah cadangan yang diberi itu cantik? Tengoklah kan manusia buat, tengok manusia buat apa? Manusia buat robot kan, cantik ke robot tu kan? Sebab apa? Kalau dia nak buat macam manusia, tak menjadi macam manusia kan, dengan otot-ototnya, dengan boleh bergerak kan. Tengok kan manusia boleh senyum, manusia boleh ni kan. Tengok kan muka manusia kan, dalam otot kita, dalam muka kita ni ada berapa puluh, berapa ratus otot-otot yang mana boleh menggerakkan kan muka-muka kita ni, menyebabkan kita ni boleh senyum. Senyum kita boleh tahu kan, senyum ni senyum tawa, senyum masim, senyum, semua kita boleh tahu kan. Nak menunjukkan apa? Bahawa penciptaan manusia ni adalah fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Ta'ala kata masalahnya, Allah Ta'ala dah ciptakan dia tu cantik, tapi manusia ni dijadikan hati kan, dan hati inilah yang menggerakkan manusia tu, menjadikan dia ni kadang-kadang apa? Allah Ta'ala ceritakan selepas tu, summa radadnahu asfala safilin. Dan kemudian selepas daripada tu, kami kembalikan dia. Tiba-tiba menjadi apa? Iaitu asfala. Asfala tu maknanya paling bawah. Safilin, daripada yang bawah. Apa maksud di sini? Ada dua maksud besar lah yang disebutkan oleh ulama tafsir di sini. Yang pertamanya, asfala safilin, kami kembalikan dia tu menjadi umur yang tua. Iaitu maknanya dia menjadi tua, dia menjadi kembali seperti asal dia. Iaitu asalnya, rodadna tu maknanya kembali menjadi kepada asalnya, iaitu asalnya kanak-kanak kan. Kanak-kanak ni macam mana kan? Kanak-kanak tu lemah, kanak-kanak tu bercakap pun tak berapa betul lagi, kanak-kanak kan. Kemudian tu dia ni berfikir pun kurang dan sebagainya lah kan. Jadi manusia ni Allah Ta'ala ciptakan macam tu. Dia diciptakan elok, kemudian tu akhirnya dikembali semula menjadi seperti asal kejadiannya, iaitu mula-mula kejadiannya. Itu satu pendapat lah, pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang keduanya mengatakan asfala safilin tu artinya ialah dikembalikan kepada kedudukannya sangat rendah, walaupun Allah Ta'ala jadikan dia cantik tetapi dia akhirnya dia ni menjadi sangat teruk iaitu apa? Dia buat dosa, dia buat apa? Itu asfala safilin kan. Jadi ada dua makna lah kat situ kan, iaitu dikembalikan kepada dalam neraka, asfala safilin tu, iaitu kedudukan yang sangat rendah, masuk neraka. Padahal dia tu cantik, dia tu elok kan. Jadi sekarang ni dua pendapat ni adalah dua pendapat yang diberikan oleh ulama yang pendapat besar lah. Jadi insya-Allah
Kalau kita ada banyak lagi sebenarnya pendapat-pendapat lain, tapi inilah pendapat yang paling popular lah di kalangan ahli-ahli tafsir. Dari segi umurnya, dari segi fizikalnya, dan yang keduanya dari segi kedudukannya, iaitu tak sepatutnya dia ni menjatuhkan diri dia kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata illa, Allah Taala kata kecuali. Jadi kecuali di sini ialah apa? Disebutkan siap ini kecuali sini. Jadi sesuailah bagi kita kalau kita memberi makna, kita mengambil pandangan yang mengatakan bahawa kejadian manusia tu selepas daripada dah elok kan, dijadikan elok, tapi dialah menurunkan dirinya sendiri kepada tahap yang rendah tu, Allah Ta'ala kata kecuali. Kecuali siapa? Iaitu kecuali Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Jadi ada dua situ kan. Orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala kata falahum, bagi mereka itu ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala ghairu mamnun, yang tidak mamnun. Mamnun tu maknanya maqta', maknanya iaitu pahala yang tidak putus-putus. Jadi di sini Allah Subhanahu Taala sebutkan pengecualian. Jadi banyak manusia ni, ertinya Allah Taala cakap manusia ni cantik, manusia ni elok, dari segi bentuk dia tu elok, tapi dia telah merendahkan diri dia, menjatuhkan diri dia ke kedudukan yang sangat-sangat hina. Kecuali ada di kalangan mereka yang tidak demikian, iaitu manusia-manusia yang beriman dan juga beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh ni Allah Ta'ala bagi jaminan kepada dia, iaitu apa? Mereka ni mendapat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Jadi apa maksud pahala yang tidak putus-putus ni? Ada satu hadis yang disebutkan oleh ulama', dia kata Nabi SAW pernah bersabda, iza balaghal mu'min minal kibri yu'jizuhu. Apabila seseorang mukmin tu sampai kepada satu umur yang mana menyebabkan dia tu tak mampu lagi untuk beramal dengan apa yang telah diamalkan sebelum daripada ni, maka dia akan mendapat pahala apa yang dilakukan sebelum daripada tu, yang mana dia tak mampu lagi buat tu. Jadi dalam hadis ni disebutkan oleh ulama', oleh ulama'-ulama' tafsir, nak mengatakan bahawa apa? Kalau kita ni kan buat amalan semasa kita ni sihat, semasa kita ni segar, semasa kita ni muda, dan tiba-tiba bila kita ni berada dalam keadaan lemah, tak mampu, tua dan sebagainya, dan kita nak buat benda tu, tapi kita tak mampu lagi nak buat benda tu, kerana apa? Kerana kelemahan kita, kerana umur kita, maka dia akan mendapat pahala sama sebagaimana apa yang dilakukan semasa muda tu. Walaupun dia dah tak buat benda tu kerana tak mampu, bukan kerana dia tak nak buat, tapi kerana tak mampu. Jadi itu adalah satu kurniaan Allah lah. Jadi disebutkan oleh ahli tafsir bahawa hadis ini menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Seterusnya, fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayat yang ke-7 ni ialah ayat yang nak menceritakan, nak mengatakan tentang apa? Iaitu kepelikan. Apalah manusia ni? Kenapalah manusia ni yukazzibu biddin? Kenapalah dia ni mendustai agama, mendustai apa yang dibawa oleh Muhammad? Ini ayat nak soalan pelik kan. Fama yukazzibu biddin, habis apa lagi yang nak didustakan oleh mereka ni? Jadi Allah Ta'ala kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala tutup surah ni dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Iaitu Allah Ta'ala kata alaisa. Alaisa ni tidakkah lah kalau kita kata terjemahannya. Tapi kalau bagi bahasa Arab tu tu tidak kah, kalau ikut soalan kan, laisa tu tidak, katakan tidakkah. Tidakkah Allah itu bi ahkamil hakimin, adalah ahkam al-hakimin. Hakimin tu maknanya hakim, pemutus. Ahkam tu yang paling tepat, paling baik, paling betul. Jadi ianya adalah soalan. Soalannya, bukankah Allah itu sebaik-baik pemutus? Bukankah Allah Ta'ala itu seadil-adil penhukum? Bukankah makna segala-gala yang baik itu kan, dari segi seorang hakim tu, seorang pemutus tu, maka siapa lagi kalau tidak selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis
disebutkan oleh ahli tafsir di sini, iaitu apa? Nabi SAW berkata, sesiapa yang mangqara'a wattin, siapa yang membaca surah ni, wattin wa zaitun ni, maknanya siapa yang membaca surah ini, dan maka hendaklah dia berkata, falyakul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dia kena sebut benda tu. Nabi ajar kita supaya kita baca yang bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala iaitu bahkan. Jadi maknanya kita menjawab apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tu. Bala wa ana ala zalika, dan aku di atas yang demikian itu minasyahidin, menjadi orang-orang yang menyaksikan. Jadi ingat insya-Allah lepas ni insya-Allah lah kan. Tak kira lah kalau imam baca ke, kita baca sendiri ke, kita akan bila habis saja surah At-Tin ni kita akan baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sadaqallahul azim. Habis surah Tin, insya-Allah kita masuk pula satu surah baru, iaitu surah Iqra insya-Allah. Jadi surah Iqra ini kita panggil surah Iqra ataupun surah Al-Alaq ni. Orang biasa panggil Al-Iqra kerana dimulakan dengan Iqra tapi nama surah ini ialah Al-Alaq, iaitu seketul darah. Jadi insya-Allah secara ringkasnya surah ini adalah terbahagi kepada dua sebenarnya, iaitu yang pertamanya, part yang pertama iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat ayat kelima, turunnya ialah mula-mula turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu turun semasa Nabi berada di Gua Hira, dan kemudian tu part yang kedua turun beberapa tahun selepas daripada itu, iaitu selepas daripada Nabi kita mula berdakwah secara terang-terangan. Maknanya kalau ikut dalam sejarahnya, dalam ikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaan masa di antara dua tu ialah paling awal ialah 3 tahun. Paling awal kan. Kenapa? Kerana part yang kedua, iaitu ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-19 tu, dia boleh difahami bahawa boleh kita dapati, kita boleh rasai gambarannya, iaitu Nabi SAW telah berdakwah kepada orang secara terang-terangan. Maknanya Nabi SAW dah terang-terang berdakwah kepada orang masyarakat Mekah pada masa itu. Bukan lagi bersembunyi-bersembunyi. Sedangkan kalau PKM pertama tu bersembunyi-sembunyi. Jadi sebab itulah kita dapat bila kita baca part yang kedua daripada surah ni, iaitu ayat ke-6 sehingga ayat ke-19 tu, kita rasai bahawa kan Nabi ni dihalang, Nabi ni dicerca, Nabi dikata begini kan, dilawan dakwah itu. Jadi itu mesti menunjukkan Nabi itu telah berdakwah secara terang-terangan. Jadi kita ada 2 part lah dalam surah ni, iaitu part yang pertama permulaan, yang mula-mula sekali, dan yang kedua ialah ni. Jadi yang menggabungkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Semua tu adalah merupakan memang Allah Ta'ala yang gabungkan, yang menyusun semua surah-surah ini, ayat-ayatnya dan sebagainya. Sebenarnya bukan ayat ini saja kan, bukan surah ini saja kan, tapi banyak daripada surah-surah yang memang begitu kan, bukannya turun sekaligus sebagaimana surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah kita tengok part yang pertama sekali daripada surah ni ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah kisah dia tu. Saya rasa saya tak ceritakanlah bagaimana berlaku dalam gua tu, Jibril datang, kemudian Jibril suruh Nabi ni membaca, kemudian Nabi kata ma'an nabi qari'in dan sebagainya, dan kemudian Jibril pun membacakan ayat ni, dan kemudian Nabi pun ketakutanlah kan, lari kerana first time kan jumpa dengan pertama kali jumpa dengan malaikat yang datang membacakan ayat-ayat ni. Jadi ayat ini ialah nak menyuruh Nabi dan kita lah, of course kan, iaitu memulakan semua benda mestilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kita mesti membaca dengan nama Allah? Kenapa memulakan amal dengan nama Allah? Kenapa buat apa-apa mesti dengan nama Allah? Kerana dialah yang menciptakan. Kemudian Allah Taala jelaskan kan, dia menciptakan manusia ni daripada khalaqal insan min alaq, daripada seketul darah saja kan. Maknanya benda yang darah kan, tiba kita jadi manusia, benda yang hidup. Pelik kan. Kalau kita kata maknanya kan tepung gandum tiba-tiba tepung gandum tu bertukar menjadi manusia kan. Dia membesar, tiba-tiba ada uratnya, ada tulangnya, ada jantungnya, ada organ dalaman, organ luaran, ada telinga, ada macam-macam, ada sarafnya, nerve macam. Jadi macam-macam kan. Benda-benda ni adalah satu benda yang pelik sepatutnya difikirkan oleh manusia. Bagaimana Allah Taala ciptakan benda tu? Jadi Allah Taala sebutkan khalaqal insan min alaq. Bukannya patung, bukannya berhala, bukannya berlaku secara kita kata semula jadi. Macam-macam orang sekarang kan, secara kebetulan, secara ni, semua tu mengarut tak betul dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata dialah yang menciptakan khalaqal insan min alaq. Sebab itulah kita kena memulakan apa-apa kena ingat nama Allah, kena start dengan nama Allah kan, kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah dan kerana Allah kan, dua kan.
Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Dia ni maha mulia. Sifat dia maha pemurah. Mulia ni bagaimana bahasa Melayu susah juga. Tapi maknanya pemurah ni maknanya dia memberi. Itu akram. Akram ni maknanya tak kisah. Dia beri kepada manusia. Allazi 'allama bil qalam. Tengokkan dia mengajarkan manusia dengan pen. Maknanya dengan pen, mengajarkan manusia dengan pen. Allah Ta'ala sebut di sini, pen ni, pena ke alat tulisan ke apa-apalah kan. Kalau sekarang ni guna komputer pun itulah pena juga dengan qalam juga. Jadi maksudnya ialah Allah Ta'ala ni memuji kan. Nak mengajar manusia, nak memberitahu kepada manusia bahawa pentingnya penggunaan alat-alat tu kan untuk belajar. Untuk kita ni mendapatkan ilmu, untuk kita. Jadi Allah Ta'ala dah takdirkan macam tu kan. Dia menjadikan sunnatullah, iaitu apa? Allama bil qalam. Dia mengajar manusia tu dengan pen. Jadi sepatutnya kita ni kena belajar lah kan. Kena belajar menulis, membaca dan sebagainya, dan menggunakan alat-alat kan untuk membuat apa-apa untuk mendapatkan ilmu. Jadi ini Allah Ta'ala kaitkan di antara ilmu dengan al-qalam. Allama bil qalam. Dia mengajar dengan, jadi penting kat situ kan. Maknanya kalau kita belajar, pentingnya kita ni kena tulis, kena apa kan. Apa-apalah kan alat-alat yang boleh gunakan untuk mengikat sebagaimana kata peribahasanya, iaitu apa kan, ilmu ni dia liar kan, ilmu ni dia boleh lari kan, macam binatang tu kan. Maknanya kalau tak ikat dia, maka dia akan lari. Oleh kerana itu ikatlah ilmu itu dengan menulis. Sebab kita tak mampu kadang-kadang nak ingat semua benda kan. Okey. Jadi kemudian tu allamal insan ma lam ya'lam. Allah Taala mengajar manusia apa yang manusia dulunya dia tak tahu, ma lam ya'lam. Jadi di sini dia nak ceritakan tentang pentingnya apa ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Diberikan, dulu manusia tak pandai tapi akhirnya menjadi pandai. Dengan apa? Dengan alat satunya, dan di tempat yang lain Allah Taala ajar memberitahu kita bahawa dengan apa? Iaitu dengan at-taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu. Jadi maknanya dengan takwa Allah Taala mengajar kita. Dengan pen Allah Taala mengajar kita. Dia dua lah kan. Jadi orang mukmin ni masya-Allah kan. Takwa ni hanya ada pada orang beriman saja. Orang tak beriman tak ada takwa. Tapi kita tengok sekarang ni orang barat, orang yang bukan Islam kan, mereka ni macam maju dari sudut keilmuan. Sedangkan mereka ni ada satu saja, ada al-qalam ada al-qalam Qalam ni boleh digunakan oleh siapa saja. Tapi mereka tak ada takwa. Jadi orang mukmin ni pula ada takwa tapi kadang-kadang tak gunakan qalam. Jadi alangkah hebatnya orang mukmin ni kalau mereka gunakan dua ni. Iaitu dua, gunakan al-qalam dan juga gunakan at-taqwa. Kalau ada dua-dua ni, sebab itulah orang Islam dulu hebat dulu kan. Zaman dulu kan, zaman kegemilangan Islam kita ceritakan, maka dari segi keilmuannya orang Islam tu jadi hebat kerana mereka mengamalkan benda ni. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua ni kan. Okey, jadi seterusnya masuk kepada part yang kedua ni daripada surah ni. Allah Taala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ditentang, dia dihalang daripada sembahyang dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tengoklah. Jadi Allah Taala tengok sini. Yang pertama sekali Allah Taala sebutkan sifat manusia ni. Manusia ni dia ni memang degil lah. Manusia ni memang jahat lah. Sifat dia Allah Taala, tapi bukan semualah kan. Ada orang yang akan beriman lah kan. Tapi tengok perangai manusia. Allah Taala katakan kalla innal insan la yatgha. Dia ni melampaui batas manusia ni. Kemudian yang keduanya ar-ra'ahu istaghna. Kenapa dia ni melampaui batas? Kenapa dia ni lari daripada agama? Kerana ar-ra'ahu istaghna. Dia merasai bahawa dia ni terkaya. Dia tak perlu kepada Tuhan, tak perlu kepada ni kan. Dia rasa dia boleh hidup sendiri. Kita tengok sekarang kan, orang-orang yang kafir, orang yang tak beriman, dia rasa macam okey je dia kan. Dia tak beriman pun dia okey. Dia tak beriman pun dia dapat bernafas. Dia tak beriman pun tengok dia boleh maju. Jadi maknanya apa tu? Dia akan rasa bahawa alah tak perlu pada Tuhan pun tak apa. Buat apa kita perlu pada Tuhan? Buat apa perlu pada agama? Dahsyat lagi kan. Jadi mereka jadilah atheist, jadi free thinker, jadi tak percaya pada agama, jadi macam-macam kan. Sebab apa? Mereka istighna lah tu. Dia rasa bahawa dia ni dah okey, dah bebas, dah apa ni tak perlu lagi, kita ni hebat dah. Jadi itu kejahatan manusia. Innal insan la yatgha. Itu Allah Taala kata la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Diterangkan bahawa la yatgha itu ialah ar-ra'ahu istaghna. Dia rasa bahawa dia ni terkaya, dia tak perlu. Inna ila rabbikar ruj'a. Allah Taala kata ingat dia akan kembali kepada Tuhan. Walaupun hebat mana dia, walaupun otak dia hebat mana, walaupun dia boleh berfikir hebat pun, dia saintis, dia apa pun, dia kan boleh menciptakan macam-macam, tapi dia akan kembali juga kepada Allah. Dia nak lari ke mana? Dia tak mati. Dia boleh pergi ke angkasa lepas, milik Allah Ta'ala juga. Dia pergi ke bumi, dalam bumi, milik Allah Ta'ala juga kan. Dia nak lari daripada nuklear,
milik Allah Ta'ala juga. Semua benda tu akhirnya dia kembali kepada Allah. Macam-macam mana hebat dia pun. Jadi itulah dia yang kita katakan bahawa inna ila rabbika ar-ruj'a. Ar-ruj'a tu maknanya tempat kembali. Kembali akhirnya nak ke mana awak? Kembali kepada Allah juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalla, Allah Ta'ala kata seterusnya itu apa? Ara'aita. Jadi bila masuk ara'aita ni, Allah Ta'ala nak suruh kita berfikir. Ara'aita asalnya melihat lah kan, tapi melihat ni melihat dengan mata, melihat dengan akal kan, melihat berfikir lah kan. Okey, jadi melihat dengan mata pun ya, melihat dengan akal. Bila, kamu tengok tak? Tengok ni, tengok dengan pemikiran, tengok dengan perasaan, tengok dengan hati. Kamu tengok, dia kata allazi yanha 'abdan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Tu yang pertama. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, iaitu orang yang melarang seorang hamba Allah untuk sujud kepada Allah, untuk solat, untuk sembahyang. Solat ni buat apa? Solat dia tak kacau orang. Dia bersembahyang, dia menghadap Tuhan dia. Dia nak bersembah Tuhan dia. Dia nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang larang. Kamu pelik tak? Ini yang kata pelik ni kan. Allazi yanha 'abdan iza shalla. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau dia betul? Kalau orang yang sembahyang tu betul, kamu apa pendapat kamu? Jadi Allah Ta'ala tanya kan, nak suruh kita berfikir kan. Kalau dia betul, habis tu orang larang dia pula, teruk tak dia? Kalau dia tak betul, biar, bukan dia kacau orang pun. Gitu maknanya kan. Jadi ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa, ataupun dia suruh benda-benda yang baik. Dia pula suruh benda-benda yang baik, kemudian kamu larang dia. Apa masalah kamu ni sebenarnya? Kamu tak suka kau buat baik, kamu tak suka kau. Jadi orang yang tak suka kepada Islam ni kadang-kadang tak logik kan. Dia buat satu benda yang mana sepatutnya dari segi logik kemanusiaan pun sepatutnya lah benda tu tak patut dia buat. Tapi orang sakit hati kan. Dia nak jadi memang lah musuh Islam kan. Dia tak suka kan apa-apa yang Islami kan, walaupun tak kacau orang. Tapi kalau orang lain buat tak apa. Tengok kita bagi contoh kan. Ada orang kita nak pakai tudung tak boleh kan. Nak tutup aurat tak boleh. Tapi kalau buat benda lain, kalau tak tutup aurat, kalau buka sana buka sini, dedah sini kan, menjolok mata, menjolok telinga kan, tak kisah. Tapi bila nak pakai tudung tak boleh, padahal tak kacau orang pun. Itu mana menunjukkan manusia ni kan macam tu kan cara fikir dia kan. Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. In kazzaba wa tawalla. Kamu fikir sikit. Kalau dia tu mendustai dan kemudian tu dia berpaling daripada kebenaran lah kan Alam ya'lam bi anna Allah yara, dia tak fikir ke bahawa Allah Ta'ala sedang melihat dia. Dia ingat dia buat ni kan, Allah Ta'ala tu tak nampak dia. Alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah Ta'ala melihatnya. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata jaga-jaga. Kalau dia tak berhenti. Jadi ayat ni amaran kepada orang-orang yang menentang Islam, yang mengganggu pada da'i, yang mengganggu pada pendakwah Islam. Allah Ta'ala kata jaga-jaga. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan letupkan dia. La nasfa'an bin nasiyah. Nasiyah tu ialah ni kan, kalau ikutnya kan maknanya ni kan. La nasfa'an bin nasiyah. Jadi maksud daripada sini kita tengok kan, kalau ikut terjemahan dia la nasfa'an bin nasiyah ni dalam terjemahan yang diberikan oleh Syekh Syekh Abdullah Basmeh, dia kata ialah jikalau dia tidak berhenti, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya, menyeretnya, iaitu la nasfa'annya, mengheret dia tu, menarik dia dengan ubun-ubunnya, menarik dengan ubun-ubun. Ini ubun sini kan depan kepala ni kan, ini ubun-ubun panggil ni apa ni, dipanggil nasiyah. Jadi kami akan tarik dia. Maksud tarik di sini ialah bukanlah maknanya, ada yang kata ini adalah kinayah saja kan, iaitu menunjukkan kepada kehinaan. Maknanya menarik dengan hina, memasukkan dia satu tempat. Dia menarik ni boleh menarik tangan, boleh menolak dia kan dan sebagainya untuk masukkan ke satu tempat Tapi bila tarik dengan ubun-ubun ni, maknanya dia tu dalam keadaan dia tak nak, tapi ditarik kan dengan keadaan hinanya. Itu menurut terjemahan lah kan, dalam. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Dia ni kazibah, dia ni khati'ah, dia ni pendusta. Dia nak mendusta sangat atas dunia ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tarik ubun-ubun dia tu, ubun-ubun pendusta tadi tu, ubun-ubun orang-orang yang khati'ah, yang memang bersalah. Apa yang dibuat tu memang bersalah kan, walaupun macam tak dunia tak nampak tak bersalah kan, tapi Allah katakan bahawa dia tu adalah bersalah. Bersalah apa? Dia tak ikut kebenaran tu adalah salah. Dia ambil udara Allah, dia makan makanan yang Allah Ta'ala berikan, dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dia, kemudian tiba-tiba dia tak nak ikut, kemudian dia mendustai. Sebab itulah dia ni khati'ah.
falyad'u nadiyah, maka kemudian dia akan panggil lah. Pada masa itu Allah Ta'ala ibaratkan macam hidup benda tu kan, macam nampak kan, nanti dia panggil lah. Kita kata macam kalau tak dunia ni macam drama kan, kita buat macam macam gambaran kan. Kan dia panggil nanti, dia akan panggil, mana? Panggil tolong aku kan, untuk menyelamatkan dia lah daripada tarikan tadi kan, daripada nak masukkan ke dalam neraka tu. Jadi apabila dia panggil tu, geng-geng dia tu, grup-grup dia tu, sahabat-sahabat dia tu yang sama senadi dengan dia. Nadi tu maknanya ialah falyad'u nadiyah, nadi dia tu kemudian Allah kata sanad'u zabaniyah. Kalau macam tu kami akan panggil malaikat zabaniyah, tak apa. Dia nak panggil grup dia tu, nak panggil geng dia, nak panggil kawan dia. Allah Ta'ala kata kami akan panggil pula zabaniyah. Zabaniyah ni maknanya ialah orang Arab faham kan, bahawa dia adalah penjaga kepada tempat yang dahsyat kan. Makna zabaniyah satu benda yang dahsyat kan, yang mana orang tak boleh nak lawan. Jadi az-zabaniyah kalla. Jadi Allah Ta'ala akhirnya Allah tutupkan surah Al-Alaq ni dengan kata kalla. Dah sudah stop kata ingat baik-baik. La tuti'hu, wahai Rasulullah kan, dengan dia buat macam tu kalla. Kamu semua hai stop kata. Kalau tak nak stop juga kan. Jadi Muhammad, jangan kamu sekarang ni Muhammad, kamu ni ikut cakap mereka tu. La tuti'hu, jangan kamu taat pada dia. Dia tu siapa? Iaitu orang yang nak mendustai kamu, orang yang nak menahan kamu, orang yang nak buat jahat pada kamu kan, orang yang nak nak mengganggu kamu, nak menghalang kamu daripada dakwah tu. Stop, jangan taat pada mereka, jangan ikut dengar cakap mereka. Wasjud, dan hendaklah kamu sujud, dan hendaklah kamu waqtarib, dan dampinglah dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan, beramal soleh, jangan dengar cakap mereka tu. Jadi alhamdulillah tutup surah ini, dan di hujung surah ini sebenarnya adalah ada as-sajadah, iaitu kita ini disunatkan untuk sujud sajadah pada akhir surah ni. Kalau kita baca dalam keadaan sesuai kan, dalam sembahyang pun insya-Allah boleh sujud, dan kalau di luar sembahyang, kalau ada wuduk menghadap kiblat, pakaian tutup aurat, insya-Allah kita sujud apabila kita membaca hujung sampai ke hujung surah ini, surah Al-Alaq. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada kita dengan pengorbanan sikit kita pada pagi ini untuk bersama-sama menerusi sesi kita ni, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Kita sudahi dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.